Baik, terima kasih kerana menyaksikan Bual Konti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cerita mengenai Harimau Malaya versus The Speedy Tigers. Malam ini saya bawakan kepada anda dua orang yang tidak asing lagi dan sentiasa berkait rapat. Dua-duanya berkait rapat dengan bola sepak dan juga hoki. Bersama dengan saya Coach Arul Sevaraj, Ketua Pasukan, Ketua Jurulatih The Speedy Tigers. Terima kasih banyak Coach. Selamat datang ke Bual Konti. Dan juga Coach Dola Saleh, bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya. Terima kasih banyak-banyak kedua-duanya bersama dengan kita pada malam ni. Saya mulakan dengan Coach Arul. Bagaimana dengan pencapaian naik juara Piala Asia 2000, Piala Asia sebelum ni? Tapi dalam masa yang sama, sikit lagi nak menang sebenarnya, naik juara. Puas hati ke tidak? Nak kata puas hati tidak, I think ada dua aspek. Aspek yang pertama, matlamat Persekutuan Hoki Malaysia kita untuk memasuki ke final dan juga untuk melayakkan diri ke Piala Dunia. So dari segi aspek tu kita mencapai matlamat kita. Tapi dari segi matlamat pemain tu sendiri, seperti Kapten kami Marhan Jalil berkata pada sidang akhbar baru-baru ni, sebelum ke Jakarta yang mereka ingin mengambil piala tu, the cup back. So itu ada kekecewaan dari segi pasukan, pemain dan juga kami barisan kejurulatihan. Rasa-rasa malam tu boleh menang tak Coach? Final tu. Kalau nak ikutkan rasa saya, memang nak menang dan betul. Boleh menang. Tapi itu yang saya kena buat kerja rumah sedikit dengan analisa balik matches kita dengan seperti kalau saya boleh bandingkan match sebelum Korea, sebelum tu kita tewaskan mereka 5-4 dan draw 2-2 dan juga kita menewaskan Jepun 3-0. So saya akan analisa game-game tersebut dan bandingkan game tu dengan game terakhir. Of course, perbezaannya akan ada disebabkan game ke-7 dalam 10 hari. Dari segi fizikal akan terganggu. Tapi saya akan kaji dari segi percentage ball handling dan errors, dan mungkin kena tengok biji mata pemain-pemain, how much they want to win that game. So dari segi kemahuan tu kita nantikan bagaimana positifnya The Speedy Tigers untuk mengharungi perlawanan-perlawanan akan datang. Sekejap lagi saya nak korek lagi bersama dengan Coach Arul. Coach Dola Saleh bersama dengan kita juga pada malam ni. Ceritanya di bawah Harimau Malaya, di bawah kendalian Kim Panggon. Bagaimana Coach Dola nak menampakkan untuk perlawanan kelayakan Piala Asia yang mendatang ni, selepas Turkmenistan, lepas tu Bahrain, kemudian kita akan menentang Bangladesh. Bagaimana Coach? Kalau kita lihat dengan coach yang daripada Korea ni, Kim Panggun, nampak dari segi prestasi pada awal-awalnya dalam perlawanan persahabatan kita lihat ada juga perbezaan dia. Tetapi bagi saya kita belum boleh menilaikan kemampuan yang pasukan Harimau Malaya ni agaknya berbeza daripada awal sebelum ini. Sebab pelawan kita pun itu Brunei dengan Hong Kong. Jadi saya tak berani nak menilaikan dari segi prestasi pasukan. Tapi saya nampak perbezaan dia, apa yang saya lihat dari segi individu pemain, pemilihan pemain. Jadi itu ada nampak perbezaan dan saya nampak ada kekuatan pada pasukan Harimau Malaya pada tahun ini. Maksudnya Harimau Malaya boleh pergi lebih jauh lepas ni, Coach Dola? Macam saya cakap tadi, terlalu awal kita nak nak cakap kita boleh pergi lebih jauh lagi. Tapi apa yang saya ikut pengalaman saya bermain kalau di Malaysia ni lah, dan dekat sini sebenarnya kita boleh take advantage. Jadi dekat sini lah sebenarnya bermain di tempat sendiri, itulah satu peluang peningkatan pada pasukan sebenarnya boleh kita lihat. Coach Arul, kita punya coach sudah semestinya didambakan. Sebab apa, pasukan Malaysia sekarang, skuad hoki negara kita kedua terkuat di belakang India.
Coach kita antaranya Coach Damaraj berada di Indonesia menjadi ketua jurulatih. Jadi dunia luar hoki sekarang sedang mengiktiraf hoki kita, hoki tempatan kita, dan juga mengambil jurulatih tempatan. Bagaimana Coach? Disebabkan kalau kita tengok football, mungkin kita always dari segi hoki dan football lebih kurang sama. Kita nak cuba ke negara-negara yang lebih maju dari segi perlawanan kita. So saya akan encourage jurulatih kita untuk kalau boleh ke kelab ataupun negara-negara yang lebih tinggi dalam dunia hoki. So kurang efektif kalau kita menghantar jurulatih kita ke negara-negara yang berada di kelompok di bawah. So itu pandangan saya. Baik. Disebabkan di negara-negara yang below ranking kita, dia punya exposure kurang. Dan sebagai contoh, saya berkelana di South Africa dan juga di Ireland dan di England. So saya always recommend dan advise untuk coaches kita pergi join some clubs di Holland, Belgium, Germany, Australia, dan because hoki dia in a different level. So that will be the best benchmark untuk kita pergi. Baik, coach cakap coach berkelana luar negara, di luar hoki luar different level. Apa yang kita boleh bawa balik sebenarnya? Apa yang membezakan kita dengan di luar sana, coach? First kali kita kena berani. Okay. Sebagai coach di sini kita kena berani untuk keluar ke negara-negara macam tu. I mean, saya pun tinggalkan Malaysia tahun 2007. Saya ke South Africa, saya menjadi penolong jurulatih dengan pasukan South Africa di Piala Dunia 2006, dan seterusnya saya ke England menjadi jurulatih di klub di sana, dan juga selepas tu saya di Ireland menjadi penolong jurulatih di pasukan kebangsaan Ireland untuk 4 tahun. So itu yang membuatkan saya lebih berani untuk berbuat sesuatu. Betul. So you kena percaya diri sendiri as a coach, dan of course you need to work hard and you kena ada information. Sebab untuk coach di luar negara Mat Salleh ni, players are very smart and intelligent. Mereka akan question you setiap apa yang you nak buat tu. So mungkin di negara-negara Asia mungkin players kurang berani untuk menyoal jurulatih, seperti di negara barat lain. So coach kena lebih holistic approach dia, maknanya you kena faham tentang everything sport science, especially sebab players akan sentiasa menyoal. So that is the best place untuk you pergi learn and approach to be a better coach. Cara permainan pun dah evolve, dah banyak berubah. Jadi kena berkelana keluar negara, bawa balik sesuatu yang untuk memperbaiki pasukan skuad The Speedy Tigers. Seperti saya pun, walaupun I'm a Malaysian, tapi saya 15 tahun duduk di luar negara. Betul. So that's the exposure I have, dan saya juga berjasa pada jurulatih yang saya pernah bekerjasama seperti Paul Lissek. Saya always katakan sebagai my godfather, kan? Dia dari Jerman, dan juga saya bekerja dengan Maurits Hendricks, jurulatih Belanda, dan dengan Paul Remington. So mungkin I was lucky enough to be associated dengan mereka. Dan saya pun always cuba untuk always learning, and saya juga ada buat pendidikan jarak jauh dengan Football Barcelona Academy. Dan ya, itu saja cara untuk jurulatih to keep untuk apa yang berlaku sekarang. Kita tak boleh, we need to keep improving ourselves juga. Baik, Coach Dola, cerita perbandingan di antara bola sepak dan juga hoki, ura-ura, dengar-dengar, cakap-cakap dah banyak dah. Ceritanya bola sepak ni jauh lagi nak ke Piala Dunia. Hoki diam-diam dah sahkan tiket ke Piala Dunia. Macam mana ni Coach Dola? Harimau Malaya ni ke mana hala tuju bola sepak kita? Itu kita tak boleh lah nak bandingkan hoki dengan bola sepak. Totally differentnya permainan. Dan dalam hoki memang kita tidak dinafikan lah. Sekarang saya lihat, saya pun baru-baru ni tahniah kepada Coach Arul lah, yang telah berjaya membawa pasukan hoki dari net juara. Tapi kalau saya lihat dari segi permainan hoki hari itu, memang saya pun tak menjangka yang pasukan Malaysia begitu level tu dah jauh berbeza lah nak dibandingkan sebelum ini, kan. Tapi dalam bola sepak memang berbeza lah, memang amat berbeza kalau nak dibandingkan dengan
hoki lah. Dan kita memang terlalu jauh. Macam Coach Syarul cakap tadi, dia banyak belajar dengan coaches yang sebelum ni. Ya, tapi kalau kita lihat coaches-coaches tu semua world classnya coaches. Okey. Tapi kita nak dapat world classnya coaches datang ke Malaysia dalam bola sepak memang sukar. Kan, jadi kita yang panggil pun, kita dekat Malaysia pun orang pun tak kenal dia siapa. Kan, macam Kim Panggun pun kita baru kenal siapa Kim Panggun. Kan, jadi status dia pun kita tengok bukanlah cakap sampai world class punya ranking coach. Okey. Jadi itu yang perbezaan dia lah. Perbezaan dia dalam bola sepak. Dan kita tapi untuk coaches kita ni, untuk perbaiki dalam bola sepak ni dan mutu permainan bola sepak ni, sebenarnya kita masih ketinggalan. Tapi saya percaya dari kita masih mengambil, kita inginkan lagi masa untuk membina satu pasukan yang digeruni satu masa nanti. Cuma dalam bola sepak ni memang, kalau Asia Tenggara lah, saya bandingkan di Asia Tenggara ni, kita lihat macam Thailand, Vietnam, sekarang dua pasukan yang boleh dikatakan digeruni lah di Asia Tenggara. Tetapi Malaysia pun akan datang, saya percaya akan bersaing. Cuma beza dia kita di peringkat Asia Tenggara je setakat ni. Okey. Untuk ke Asia, kita masih jauh lagi berbeza. Masih jauh, bukan cakap Europe. Asia je. Asia je kita masih ketinggalan lagi. Jadi saya percaya walaupun Vietnam, Thailand sudah pergi depan daripada kita, tapi masih juga tersangkut perjalanan untuk ke Piala Asia ni. Saya pun berdoa juga Kim Panggun boleh buat sesuatu. Saya nampak pemilihan kali ini nampak lebih mantap, dan itu saya cakap, bermain di tempat sendiri mungkin kita akan boleh buat sesuatu kali, dan mungkin juga kita dapat ikut rentak hoki kita sekarang ni. Betul. Saya minta netizen ni bantulah, bukan kita nak putus aja kan. Lagi dapat maksimum untuk kali pasukan Harimau Melaya kali ni. Penyokong-penyokong semestinya berada di belakang pasukan Harimau Malaya dan juga skuad The Speedy Tigers. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ni bersama dengan Coach Daula Saleh dan juga Coach Arul Savaraj untuk cerita yang lebih menarik mengenai pasukan bola sepak dan juga pasukan hoki kebangsaan kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Pelbagai gerak kerja dan usaha merentas kementerian dan agensi diatur bagi memudah cara pelaksanaan program dan inisiatif untuk rakyat dengan pantas dan berkesan. Ini merupakan usaha mencari kebersamaan agar pemegang taruh utama, iaitu keluarga Malaysia, merasai nikmatnya. Kementerian-kementerian melalui penyelarasan berterusan telah merangka pelbagai inisiatif dan usaha bagi memastikan tidak ada keluarga Malaysia yang akan ketinggalan atau no one will be left behind. Seramai 10,000 anggota skuad keluarga Malaysia telah bersedia untuk digerakkan ke segenap pelosok negara bagi membantu rakyat yang terkesan ekoran pandemik. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda
yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. Baik, masih lagi bersama dengan saya Faiz Azlan dalam Bual Konti, juga bersama dengan Coach Arul Selvaraj, Ketua Jurulatih pasukan SPD Tigers, pasukan hoki kebangsaan, dan juga bekas jurulatih Harimau Malaya, Coach Dollah Saleh bersama dengan kita cerita mengenai Harimau Malaya versus SPD Tigers. Coach Arul, cerita mengenai exposure, bagaimana peranan pasukan kebangsaan kita nak menyerap asakan daripada pasukan lawan tetapi menggunakan teknologi terkini, Coach. Ini juga disebabkan pengalaman saya di luar dengan coach di sana, dengan klub dan juga pasukan kebangsaan. Teknologi memainkan peranan yang penting. Bila saya coach di sana pun, fokus saya first dengan klub dengan atau kebangsaan adalah teknologi. First sekali dengan penggunaan GPS kita. So untuk continue as a coach di peringkat atasan, kita pun kena faham bukan saja tentang sukan tetapi kegunaan dan macam mana to utilize dan apa efikasinya. Seperti kita gunakan GPS kita dapat monitor players kita punya workload, heart rate, acceleration, deceleration, high speed running dan sebagainya. So kita juga dapat bandingkan workload kita dengan pasukan-pasukan elit dunia. So dari segitu kita dapat train players kita untuk berada di tahap fizikal yang optimum untuk compete dengan main di peringkat level tu. Dan next one adalah Hudl Sports Code. Hudl Sports Code adalah sistem analisa sukan. It's expensive, all in US dollars, so kita kena rent ni semua. Dan benda-benda ni actually it's additional work ataupun hard work untuk coaches, because kita yang kena analisa, dan every day selepas training saya dapat report daripada saya punya sports analyst, sports scientist dan sebagainya. So it's hard work. So untuk continue di peringkat atas tu, I think macam saya always cakap dengan my colleague yang kerja saya ni sebenarnya 70, 60 hingga 80% is outside padang. Cuma 20% saja di padang. Cerita Coach, nampaknya daripada bantuan daripada atas ke bawah, Persatuan Hoki Malaysia adakah membantu dari sudut tersebut, memang bagi sokongan penuh kepada pasukan hoki kita? First kali saya kena berterima kasih pada Datuk Seri Subhan Kamal, Presiden hoki kita, sebab bila saya diberi peluang untuk menerju pasukan ni, beliau memberikan saya free hand untuk saya membuat apa yang saya rasa betul. Dan of course tidak lupakan Datuk Syapawi, MSN, DG MSN dan juga Encik Faizal, CEO ISN. Semua ni daripada awal-awal memberikan saya free hand dan juga sokongan dari segi moral dan juga support staff daripada ISN dan juga funding. Itu tak boleh dinafikan. Baik. So macam saya katakan di airport baru ni, saya minta maaf, kecewa kena gagal untuk balik pulang untuk mereka ya. Baik, tetapi kalau cerita Coach selepas naik juara AFF, bagaimana pembangunan muda naik ke squad senior? Kalau waktu muda tu pemain nampak macam gairah, nampak macam boleh buat, tapi bila masuk squad senior kadang ada yang lemau, hilang nama dari radar. Macam mana Coach peralihan tu daripada muda ke squad senior? Itulah beza dia dalam bola sepak ni. Saya tak tahulah, bila ada certain pemain dia pada peringkat macam liga domestik dia boleh menyelah. Tetapi bila dia pergi peringkat tertinggi, bila level dia, bila dia main untuk youth, bila dia naik dia ke senior team, dia tak dapat nak menyaing. Kebanyakan players
apa yang saya lihat ramai bila dia main peringkat tertinggi, dia bukan apa yang kita lihat sebelum ni. Betul? Itu dia dalam bola sepak. Sebenarnya banyak berlaku kepada pemain-pemain yang baik. Bila pergi peringkat senior, dia tak dapat nak beraksi macam mana dia. Itu dah jadi lumrah lah sebenarnya, lagi dulu lagi. Tapi yalah, apa sekalipun, macam Coach Arul tadi pun bercakap juga, dengan sistem GPS kita sekarang ni apa semua banyak membantu. Sebenarnya bila zaman saya coach untuk national team, saya sendiri pun suggest untuk dengan management bahawa saya nakkan GPS tu untuk kita boleh detect pemain-pemain kita dari segi kelemahan strength, kekuatan dia, kelemahan dia, apa tu, dari segi kita boleh lihat dah, kita boleh dapat tahu kan, dekat situ dapat sikit membantu pemain-pemain boleh meningkatkan lagi tahap kecergasan dia. Jadi saya harap ialah dengan teknologi yang baru macam ini, banyak sekarang kita dah guna pakai benda tu, dapat membantu sedikit lah untuk mental yang paling penting, mental strength kita lah, kekuatan kat situ kita masih kurang lagi. Saya harap pemain-pemain ni bila diserapkan dalam pasukan senior, mental strength dia sepatutnya lebih matang dan lebih bijak untuk menilaikan atau membuat sesuatu. Kita yakin Persatuan Bola Sepak Malaysia FM tengah tengok ni ada sesuatu yang akan direncanakan. Coach Arul ada nak menambah? Saya nak tambah macam apa yang Coach Dola cakap tadi berkenaan dengan pemain-pemain. Saya rasa itu adalah masalah sukan kita, atlet-atlet muda, disebabkan kita terlalu percaya dan harapkan skill ataupun talent. Okey. Macam falsafah saya, I don't believe in talent. Masa saya mula-mula datang ke Malaysia pun ada banyak komen yang mengatakan mungkin cara saya tak betul sebab saya tak percaya pada talent. Sebab dari segi pengalaman dan juga statistik yang saya ada analisa sendiri, terlalu ramai atlet kita yang tak excel di peringkat remaja tetapi tidak excel di peringkat dunia, di peringkat antarabangsa, disebabkan I think we lack hard work. Itu yang selection saya, criteria selection saya is workload, hard work. Talent, kalau you ada talent, you work hard, you become Ronaldo, you become Maradona. Tapi kita mungkin di peringkat remaja ni kita mengharapkan terlalu banyak talent, yang lepas tu peringkat next one is hard work, and kita don't work hard enough. Bukan saja di bola, I think hoki pun ada, sukan-sukan lain Sukan pun lain ada, pun sama. dan kita pun ada tengok sukan individu yang mereka menang remaja dunia, peringkat remaja, tapi lepas tu dia hilang di. So I think kita kena instill work rate ataupun hard work dengan atlet-atlet muda kita. Jangan lepas naik nama pemain tu kita biarkan, Ya, kita dan tinggalkan. sebagai contoh pun pasukan kebangsaan kita sekarang pun memang orang ramai tertanya-tanya saya, kenapa ramai muka-muka yang tak pernah jumpa. Muka-muka ni yang saya tahu they have a big heart and big character untuk work hard. Ini yang players yang ada sekarang. Jadi sebenarnya bukan setakat pemain kita kena garap daripada muda sehingga ke peringkat senior, tetapi corak pasukan permainan juga berubah waktu dahulu dan juga sekarang. Bagaimana Coach agaknya nak membentuk kembali skuad yang digeruni tu, Coach? Apa yang kita bandingkan kalau zaman saya, Zainal apa semua, Betul? kan, kalau nak bandingkan sekarang, memang kita tengok jauh berbeza lah. Zaman dulu kita struggle daripada sekolah, daerah, negeri, negara, kita peringkat banyak. Dan dulu totally hati kita ni sebenarnya, kalau bola kita main mesti bagi 100% lah. Bukan 100%, 200% pun ada. Kalau nak dibandingkan sekarang ni perjalanan, apa yang saya lihat, perjalanan kita untuk tak nak sampai ke pasukan kebangsaan tu agak singkat sangat, terlalu cepat. Dulu kita struggle. Bukan senang nak dapat daerah pun, bukan senang. Tapi ini era profesional, totally lain lah.
Dan kepuasan itu yang saya nampak lah, kepuasan kepada diri pemain. Contoh, mungkin sebenarnya aku dapat gaji sekian-sekian, dah cukup dah bagi dia orang. Okey. Mungkin bagi, kalau dulu kita bukan sibuk pasal gaji, kita sibuk kepala otak kita bola je. Betul, main bola je pagi petang, Main bola je. tidur bola. Sekarang budak sekarang mungkin saya cakap, Ya. kita dapat gaji sekian-sekian, sepatutnya aku dah dapat gaji 20-30 ribu sebulan. Sepatutnya aku kena fikir, aku nak lebih lagi. Bermakna dengan gaji yang aku dapat ni, aku boleh tunjuk lebih lagi. Dan aku sepatutnya sifat tu kena ada. Bukan dengan adanya gaji yang lumayan, kepuasan tu terus stop kat situ aja. Ini yang saya dapat, yang saya banyak yang saya lihatlah berlaku lah. Mereka ramaikan pemain dia puas dengan apa yang dia dapat. Okey, Coach Arul, untuk perlawanan persahabatan seterusnya akan berunding dengan negara-negara lain. Setakat ni dalam perancangan nombor 2 dan juga nombor 3 dunia, Belgium dan juga Belanda. Targetnya kelayakan Olimpik Paris 2024. Bagaimana, Coach? Ya, I think fasa ini selepas kita kembali daripada cuti 3 minggu, kita akan membuat diagnostics kita, testing physical dan juga conditioning kita. Dan kita akan planning untuk bulan Jun, Julai is purely conditioning. Mungkin 80% is conditioning and strength. September, Oktober kita ada cuba membuat perlawanan dengan Japan, Korea, India dan Australia. Okay. We need the matches, high quality matches. Dan juga bulan November kita ada Piala Sultan Azlan Shah Cup. Dan seterusnya bulan Disember kita ada invitation ke Spain dengan Belgium, Germany, Holland dan sebagainya. So macam saya katakan, baru-baru ni pun kita ke Australia, we need to play among the best. Walaupun kita tewas, I mean of course saya nak ulang sekali lagi, it's a team sukan ni ada proses dia. I mean saya pun baru start dengan team ni, we need some time to work with the players yang kita ada. Football pun sama, Klopp pun started Liverpool bukan dia suruh menang, he took time. Dia mesti ada players yang serasi dengan cara dia dan kehendak dia, so it takes time. So fokus kita adalah untuk preparation untuk World Cup dulu. Peminat yakin sebenarnya dengan kualiti pasukan bola sepak kebangsaan kita dan juga pasukan hoki kebangsaan kita. Kita harapkan kedua-duanya naik, sama-sama berjaya. Saya yakin kedua-duanya memberikan motivasi walaupun dalam situasi yang berbeza, tetapi sudah semestinya semangat itu memberikan kebanggaan untuk negara kita bersaing ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih kepada Coach Arul Selvaraj, Ketua Jurulatih The Speedy Tigers, dan juga Coach Dollah Saleh, bekas Ketua Jurulatih pasukan Harimau Malaya. Sama-sama kita sokong pasukan kebangsaan kita, tak kira sukan mana pun sebenarnya. Sama-sama kita majukan sukan negara kita. Majulah sukan untuk semua. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Mual Konti, inilah kita kata kita sayang sukan kita kan. Pastikan kita support sukan Malaysia, pasukan kebanggaan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.